Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Yang saya hormati pengacara Majlis Program Akademik Nilam Siri 6, para guru, rakan-rakan dan para penonton sekalian. Pada hari ini, kumpulan kami yang terdiri daripada 3 orang ini akan membuat pembentangan tentang Research-Based Learning. Sebelum itu, saya ingin perkenalkan terlebih dahulu penyelidik-penyelidik sekolah saya yang akan bersama-sama membentangkan hasil kajian kami, iaitu saya Nur Adawiyatul Raudah binti Sarizan, rakan saya Nur Hanan Humairah binti Muhammad Kushairi dan Kaisarah binti Khairil Amin. Kami dari Sekolah Kebangsaan Gua Lobak, Padang Serai Kedah. Baiklah para penonton semua, saya akan memulakan pembentangan saya tentang pengenalan projek RBL sekolah saya. Sebelum kami membuat pembentangan, terlebih dahulu saya ingin menguraikan tentang template yang telah kami sediakan sebelum membuat kajian tajuk pilihan kami. Berdasarkan template tersebut, kajian kami adalah berdasarkan tema kemasyarakatan bersempena tema untuk program akademik Nilam Siri ke-6 pada bulan ini. Tema kemasyarakatan, tajuk maklumat setempat penempatan maklumat kajian RBL SK Gua Lobak. Tema kemasyarakatan, tajuk maklumat setempat penempatan Kampung Terak Batu. Tempoh kajian dan mata pelajaran RBL SK Gua Lobak. Tempoh kajian 1 hingga 10 Mac 2022. Mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 5. Nama penyelidik Nur Adawiyatul Raudah binti Sarizan, Nur Hanan Humairah binti Muhammad Kushairi, Kaisarah binti Khairil Amin. RBL SKDM. Idea keseluruhan di SKP. Bertutur dan menyampaikan maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan. Idea utama, standard pembelajaran. Bertutur dan menguraikan maklumat tersurat dan tersirat yang dikenal pasti menggunakan idea yang kritis dan kreatif. Idea kecil, tajuk pilihan. Maksud sejarah Terak Batu. Lokasi, Peta Parlimen dan Dun Negeri Kedah. Pengurusan urus takbir kampung. Kemudahan dan prasarana. Kegiatan ekonomi. Fokus kajian objektif. Menghuraikan sejarah Kampung Terak Batu, menganalisis lokasi perkampungan Terak Batu, menyatakan pengurusan JKK urus takbir kampung, menyenaraikan kemudahan dan prasarana yang terdapat dalam perkampungan Terak Batu, menyampaikan kegiatan ekonomi masyarakat Kampung Terak Batu. Soalan kajian RBL. Uraikan secara terperinci sejarah Kampung Terak Batu sekurang-kurangnya dari 2 sumber berbeza. Jelaskan beserta contoh bukti tentang lokasi Kampung Terak Batu. Menyatakan pengurusan JKK Kampung Terak Batu. Perincikan kenal pasti 6 kemudahan dan prasarana yang terdapat di persekitaran Kampung Terak Batu. Menyatakan kegiatan ekonomi penduduk Kampung Terak Batu. Aktiviti Part 21, Elemen Kebat, Cyber. Perpusatkan murid, sumbang saran, peta IT, temu buat. Menjana idea, menganalisis, menghuraikan, membandingkan beza, mengaplikasi, mereka cipta. Laman sesawang, bahan bercetak dan bukan bercetak, majalah, kajian lapangan.
Huraikan secara terperinci sejarah Kampung Terak Batu sekurangnya. Seterusnya, saya menjemput rakan penyelidik saya iaitu Nur Hanan Humairah binti Muhammad Kushairi untuk menerangkan hasil kajian kami dengan lebih lanjut tentang Kampung Terak Batu. Ibu silakan. Saya, Nur Hanan Humairah, akan menjelaskan lebih lanjut tentang pembelajaran berasaskan kajian dan penyelidikan yang telah kami buat berkaitan Kampung Terak Batu. Saya akan membentangkan berpandukan soalan kajian yang telah kami sediakan bagi mengkaji dengan lebih mendalam tentang Kampung Terak Batu. Soalan kajian pertama ialah huraikan secara terperinci sejarah Kampung Terak Batu, sekurangnya dari dua sumber berbeza. Maksud sejarah Terak Batu. Ramai daripada yang tidak pernah tahu apa itu batu terat. Batu ini mempunyai sejarah yang besar antara Kedah dan Pulau Pinang. Batu terat sebenarnya adalah batu sempadan antara Pulau Pinang dan Kedah. Batu ini berada di 3 lokasi di seberang perai. Batu terat yang pertama sekali dibina berada di Pulau Pinang Tunggal, Pulau Pinang. Dahulunya batu ini menjadi batu sempadan antara British dan Siam. Ikuti kisah yang dipetik dari laman Pinang Tunggal Review. Maksud sejarah Terak Batu. Sewaktu Sultan Kedah menyerahkan Pulau Pinang pada 1786, seberang perai masih lagi berada di bawah Kesultanan Kedah. Tujuan utama menyerahkan Pulau Pinang adalah supaya pihak syarikat Hindia Timur British melindungi Kedah daripada serangan kerajaan Siam dan juga Burma. Walau bagaimanapun, apabila Kedah diserang oleh Siam pada 1821, Sultan Kedah berasa amat kecewa kerana pihak British langsung tidak membantu. Baginda telah melakukan sekatan kepada Pulau Pinang di samping mengarahkan serangan kepada kedudukan British di Pulau Pinang melalui muara Sungai Peran. Walau bagaimanapun, serangan demi serangan yang dijalankan gagal menewaskan pihak British dan surat arahan serangan itu akhirnya jatuh ke tangan British. Maksud sejarah Terak Batu. Sultan Ayatuddin Mukarram Shah akhirnya terpaksa menyerahkan seberang perai yang dinamakan dengan nama Province Willing, iaitu sempena nama Gubernur Inggeris. Pada mulanya, seberang perai hanyalah jaluran tanah bertentangan Pulau Pinang dari Kuala Sungai Muda hingga Kuala Sungai Kerem. Walau bagaimanapun, selepas perjanjian Inggeris-Siam pada 1831, tanah yang menjadi milik British telah bertambah. Sewaktu inilah batu terat itu didirikan. Batu terat ini terletak di Kampung Bukit Semetul, Pinang Tunggal dan menjadi batu tanda sempadan antara negeri Kedah dan Pulau Pinang. Sempadan pembinaan batu sempadan tersebut salah sebuah kampung di sebelah Kedah telah dinamakan sebagai Kampung Terak Batu. Dahulu, kedudukan batu terat ini agak jauh di tengah bendang, tetapi kerja-kerja penambakan tebing penebat banjir telah menyebabkan batu terat itu berada betul-betul di tepi tebing Sungai Muda. Walau bagaimanapun, Pulau Pinang dan seberang perai asalnya adalah tanah milik Kedah, tetapi inskripsi batu terat tertulis dengan gah perkataan British dan Siam
Boundary. Perkataan Kedah langsung tidak disebut sekaligus menyidakkan kekuasaan Kedah sebagai pemilik asal sebaliknya Siam pula disebut sebagai pemilik tanah ini. Saya menjemput rakan penyelidik saya iaitu Kaisar Kaisara binti Khairil Amir untuk mengupas lebih lanjut soalan kajian kedua dan soalan kajian ketiga. Saya Kaisar Kaisara binti Khairil Amir akan menjelaskan lebih lanjut tentang soalan kajian kedua dan soalan kajian ketiga. Soalan kajian kedua ialah jelaskan beserta contoh bukti tentang lokasi Kampung Terat Batu. Soalan kajian ketiga ialah menyatakan pengurusan JKKK Kampung Terat Batu. Jelaskan beserta contoh bukti tentang lokasi Kampung Terat Batu. Ironisnya, Bukit Tunggal yang mempunyai nama seakan Pinang Tunggal telah menjadi tempat untuk pihak British meletakkan batu tanda sempadan berinskripsi ke akhir. Pada waktu itu, sempadan seberang perai atau Provins Wellesley adalah menggunakan Sungai Muda dan juga Sungai Krian sahaja dan melibatkan negeri Kedah yang terletak di bawah naungan Kerajaan Siam. Walau bagaimanapun, sekiranya dilihat sempadan seberang perai, sekarang terdapat satu jaluran tanah di seberang Sungai Krian yang menjadi sebahagian seberang perai. Sebenarnya, tanah ini telah diberikan oleh Kesultanan Perak selepas Perjanjian Pangkor pada tahun 1874. Kawasan itu kini lebih dikenali sebagai Transkrian. Batu terat terakhir ini gagal ditemui kerana Bukit Tunggal sudah tidak lagi wujud dalam peta terbaharu Pulau Pinang. Walau bagaimanapun, pada peta pada tahun 1996, nama Bukit Tunggal masih wujud. Lokasi: Peta Parlimen dan Dun Negeri Kedah. Menyatakan pengurusan JKKK Kampung Terat Batu. Pengurusan Urus Tadbir Kampung. Senarai nama Ahli Jawatan Kuasa JPKK Kampung. Seterusnya, saya menjemput rakan penyelidik saya iaitu Nur Adawiyatul Raudah binti Syahrizal untuk mengupas lebih lanjut soalan kajian keempat. Dipersilakan. Antara kemudahan dan prasarana: Balai Polis, Masjid Jamil Darul Aman, SMK Datuk Lela Pahlawan, SK Gua Lobak, Tabika Kemas, Masjid Jami' Ash-Shahidin. Selain kemudahan sedia ada, terdapat juga prasarana yang baru disediakan di Kampung Terat Batu iaitu Perpustakaan Desa Kampung Terat Batu. Perpustakaan Desa Kampung Terat Batu pada mulanya adalah sebuah dewan orang ramai yang dijadikan penempatan untuk mangsa banjir, tetapi telah diambil alih oleh Perpustakaan Negara Malaysia pada tahun 2005 untuk dijadikan sebuah perpustakaan desa sebagai gedung ilmu untuk masyarakat luar bandar. Perpustakaan ini terletak berhampiran Pekan Padang Serai dan dikeliling oleh sawah padi. Jarak antara Pekan Padang Serai dan perpustakaan adalah lebih kurang 3 kilometer. Perpustakaan ini berada di dalam kawasan Masjid Kampung Terat Batu. Terdapat juga kemudahan lain seperti Sekolah Tabika Kemas, Sekolah Kafar untuk kemudahan komuniti berhampiran.
Seterusnya, saya menjemput rakan penyelidik saya iaitu Nur Hanan Humairah binti Muhammad Kushairi untuk mengupas lebih lanjut soalan kajian kelima. Dipersilakan. Terima kasih kepada rakan saya Nur Adawiyatul Raudah di atas penerangan itu tadi. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang soalan kajian kelima. Soalan kajian kelima ialah menyatakan keistimewaan aktiviti kemasyarakatan penduduk kampung Terak. Sebahagian penduduk adalah pesawah dan penoreh getah. Tanaman padi. Tanaman padi diusahakan oleh masyarakat Melayu di kawasan ini. Agensi-agensi kerajaan memainkan peranan dalam menanam padi adalah Jabatan Pertanian Kuala Muda, Jabatan Pengairan dan Saliran Kuala Muda bertubuh peladang kawasan Padang Serai. Tanaman kelapa sawit. Penggunaan tanah di Mukim Sidam Kanan dinamakan dengan kelapa sawit. Kawasan tanaman kelapa sawit diusahakan anak syarikat Guthrie keluarga berbangsa Cina dan pekebun kecil. Tanaman getah. Tanaman getah bukanlah menjadi keutamaan dominan kerana kebanyakan tanah kawasan ditanam dengan kelapa sawit. Agensi kerajaan yang telah membantu adalah Pejabat Risda Daerah Kulim. Tanaman lain dan kediaman. Tanaman lain yang ditanam adalah nanas, sayur-sayuran, jagung dan dusun. Ia diusahakan oleh pekebun kecil dan diusahakan untuk sara diri dan pasaran tempatan. Kegiatan ekonomi perniagaan. Terak batu. Menjual baju secara borong atau pasang diusahakan oleh saudari di halaman rumah dengan memasarkan kaedah jual atas talian dengan mempromosikan di dalam laman sosial Facebook, boleh dibeli secara tunai atau pos. Baju diambil terus dari kilang dengan harga yang murah berbanding harga pasaran. Pelbagai baju dari golongan kanak-kanak hingga dewasa terletak di tepi jalan menghala ke Kampung Ekor Kucing berdekatan usahawan tapai haji. Berdasarkan kajian yang telah kami buat, kami mendapati terdapat keistimewaan aktiviti kemasyarakatan penduduk Kampung Terak Batu. Antaranya ialah Jambatan Terak Batu, pembukaan litar motocross di Sidam Kanan dan pertubuhan belia Kampung Terak Batu. Keistimewaan Kampung Terak Batu. Jambatan Terak Batu. Jambatan yang menyeberang Sungai Muda yang menghubungkan antara Kampung Terak Batu dengan Kampung Pantai Perai. Jambatan ini hanya boleh dinaiki dengan motosikal atau basikal sahaja dan digunakan oleh penduduk kampung sebagai jalan alternatif untuk ke kampung yang berdekatan dan sebagai jalan pintas ke pekan berdekatan. Jambatan ini dibaik pulih semula pada tahun 22 Julai 2016. Jambatan ini berada berhampiran dengan Masjid Pantai Perai. Di sebelah kiri ialah jambatan yang asal dan di sebelah kanan saya ialah jambatan yang telah dibaik pulih pada tahun 2016 dan sehingga 2021. Keistimewaan Kampung Terak Batu. Selain daripada kemudahan Jambatan Terak Batu, terdapat juga kemudahan lain seperti pembukaan litar motocross di Sidam Kanan dan pertubuhan belia Kampung Terak Batu.
Seterusnya, saya menjemput rakan penyelidik saya iaitu Kaisah Kaisara binti Khairil Amir untuk mengupas lebih lanjut soalan kajian ke-6. Dipersilakan. Terima kasih kepada rakan penyelidik RBL yang telah sama-sama membentangkan hasil kajian kumpulan kami tentang Kampung Terat Batu. Baiklah, di sini saya akan memberikan rumusan yang murid akan dapat setelah membuat pembelajaran berasaskan kajian dan penyelidikan. Untuk pengetahuan rakan-rakan dan semua penonton sekalian, sebelum membuat RBL ini, guru pembimbing kami telah menggunakan modul pembelajaran berasaskan kajian dan penyelidikan yang ditulis oleh Cikgu Nur Afizah binti Abdul Razak, Ikon GPM Kebangsaan tahun 2019. Hasil daripada pembelajaran RBL ini, murid dapat mengenal pasti sejarah perkampungan Kampung Terat Batu, mampu berkongsi maklumat dan menyampaikan isi kandungan kajian dengan berkesan kepada rakan-rakan dan komuniti setempat. Laman sesawang, bahan bercetak dan bukan bercetak. Majalah, kajian lapangan. Penghargaan, Perpustakaan Desa Kampung Terat Batu, JKKK Kampung Terat Batu, Guru Besar SKJL, Guru-guru dan penyelidik cilik SKJL. Diharap pembentangan kami ini dapat memberi pengetahuan dan maklumat tentang sejarah Kampung Terat Batu. Saya mewakili rakan-rakan penyelidik RBL SK Gua Lobak. Ingin mengucapkan terima kasih kepada Puan Siti Nurlila binti Husain, penolong pustakawan S29, penyelia Zon 2 dan Puan Rohiza binti Abdul Razak, pembantu operasi N11 serta warga sekolah yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam program Akademi Nilam ini. Sekian, terima kasih. Diharap pembentangan kami ini dapat memberi pengetahuan dan maklumat tentang sejarah Kampung Terat Batu. Saya mewakili rakan-rakan penyelidik RBL SK Gua Lobak ingin mengucapkan terima kasih pada Puan Siti Nurlila binti Husain, penolong pustakawan S29, penyelia Zon 2 dan Puan Rohiza binti Abdul Razak, pembantu operasi N11 serta warga sekolah yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam program Akademi Nilam ini. Sekian, terima kasih.